Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatu lilmuttaqin Wala udwana illa ala zalimin Wala ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin Wa qayyumus samawati wal ardin Wa maliku yaumiddin Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Tuhan yang beri tempoh masa kepada kita, mempanjangkan umur kita, usia kita sampai kepada ini bulan, iaitu dikenakan dengan bulan Sya'ban. Setelah daripada Allah Ta'ala mempanjangkan kita keluar dengan cara selamat dan sejahtera daripada bulan haram, iaitu bulan Rajab. Maka kewajipan kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ini bulan, apakah dia? Marilah kita sama-sama memahami daripada isi kandungan ayat Al-Quranul Karim sebagai perlembagaan kita, dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penerangan bagi Al-Quranul Karim, dan daripada pendapat-pendapat perkataan-perkataan warasatul anbiya, supaya kita ni boleh duduk di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, diredai oleh Allah, dan dapat ganjaran apabila kita menemui akan Allah Subhanahu wa taala satu hari yang Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada kita. Kewajipan kita di dalam bulan Sya'ban ni, yang pertama sekali hendaklah kita tahu kata kita ni sebagai umat Nabi kena siap sedia. Gapo-gapo kita kena siap sedia. Jangan kita lepas masa kita duduk dengan kita tak tahu tujuan yang Allah Subhanahu wa taala utuskan kita mari kepada ini dunia. Dan yang kedua lagi, kita akan cakap bulan Sya'ban adalah bulan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggemarkan kita sebagai umat dia berpuasa sebanyak mungkin kita boleh. Dan yang ketiga, hendaklah kita itu kena islah, kena baiki di antara kita satu sama lain. Ada pertekih, ada perselisihan, ada berbalah bermasai muka, tidak tegar gi mari. Dalam bulan ini hendaklah kita pakai islah. Dan yang keempat, bulan ini adalah bulan yang kita kena sediakan Al-Quranul Karim. Mushaf mana, Quran mana yang kita nak baca, kita hendaklah mari buat sapuh boleh dah. Mari kita pakai letak di atas rahang kita, depan kita, tempat kita semaya. Ini adalah kewajipan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kena ambil tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada kita, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai daripada seorang sahabat nama Abu Umamah anak Zaid radhiyallahu anhu, qala qultu ya Rasulullah. Dia ni dah bercakap satu hari dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita perhati, hadis ni adalah hadis yang hasan. Dia kata, Umamah ni kata kepada Nabi kita,
lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Umamah ni kata kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, dia kata, aku tak pernah lihat mung ni puasa sebulan daripada bulan-bulan yang aku tengok mung puasa ni banyak seumpama mung puasa di dalam bulan Sya'ban ini. Maka kata je baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab gapakah Nabi ni puasa banyak di dalam bulan Sya'ban ini? Nabi kata, zalika syahrun, demikian itu bulan, iaitu bulan Sya'ban yang kita duduk ni, yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadhan. Jadi kebanyakan manusia kita ni lalai di antara dua bulan, bulan Rajab iaitu bulan haram, dan bulan Ramadan iaitu bulan yang diturun di dalamnya Al-Quranul Karim sebagai kitab yang kita nak bawa diri kita di dalam hidup dunia ni nak menujukan kepada kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala macam mana. Dan Nabi SAW kata lagi, rakyat we tahu, kata kita ni kena duduk lagu mana dalam bulan ni. Nabi kata, wa huwa syahrun, bulan Sya'ban ni adalah bulan turfa'u fihi a'malu ila rabbil alamin. Ini bulan, iaitu bulan yang nak akaknya amalan kita, amalan tahunan kepada Allah Jalla wa'ala sebagai Tuhan kita dan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala makhluk. Bulan ni adalah bulan yang nak akakkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah pun rayak kepada Umamah kata, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana saimun, dan aku sukanya, bahagianya, berasa tenang hatinya apabila amalan aku ni diakak kepada Allah Jalla wa'ala sedangkan aku itu berpuasa. Maka inilah bulan yang Tuhan panjangkan umur masuk di dalam bulan ini. Kita tak akan tahu kata tahun dah depan kita nak ada di dalam masjid, ada di atas muka bumi ni, kan kita nak duduk di dalam perut bumi, kita tak akan tahu. Maka hendaklah kita rebut ambil peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rayak kata gapa pada kita tadi, rayak kata amalan ni akan diakakkan di dalam bulan ini. Maka amalan kita ni diakakkan 3 darajat. Yang pertama katanya Nabi SAW akak hari. Yang kedua akaknya mingguan, dan yang ketiga akaknya tahunan. Dalam bulan Sya'ban akak tahunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabda kata, yata'aqabuna fikum malaikatul lail wa malaikatul nahar. Allah Ta'ala ni menggawalkan kita, wahai umat Islam sidang jemaah yang dirahmati, iaitu para malaikat siari dan para malaikat malam yang ada sekali dengan kita, yang duk tandanya amalan kita. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kiraman katibin ni duk sekali dengan kita, para malaikat ni duk tandanya amalan-amalan ke hak yang kita keluar daripada hati kita, keluar daripada amalan jasad kita, keluar daripada amalan lidah kita. Lalu para malaikat ni berhimpun di mana? Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Malaikat ni berhimpun pada semaya subuh dan semaya asar. Thumma kemudian ya'rujul ladzina batu fikum, kemudian kembali setengah daripada malaikat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayas'aluhum, maka Nabi tanya para malaikat itu, wa huwa a'lamu bihim, sedangkan Allah Taala tu tahu, tapi tanya untuk nak malaikat tu menyaksi akan amalan anak Adam ni. Kaifa taraktum ibadi, bagaimanakah kamu itu tinggalnya hamba aku? Tanya malaikat ni, kata tu malaikat ni tinggal kita sebagai umat Nabi ni tinggal keadaan mana? Malaikat jawab, fayaqulun taraktum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Aku pergi jumpa dengan puak dia sedangkan dia duduk semaya asar. Aku kembali kelak padamu sedangkan dia duduk semaya subuh.
Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis yang sahih, man shalla bardaini dakhala al-jannah. Sesiapa jaga dua waktu, iaitu waktu asar dan waktu subuh, nescaya orang tu adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala jamin nak masuk syurga. Terutama di dalam masjid semaya berjamaah. Maka itu dalil, itu tandaan kata amalan kita dak akad tiap-tiap hari. Akad waktu subuh, waktu surat catat teh yang baru waktu asar. Dok main gitulah tiap-tiap hari. Kemudian akad pula amalan kita mingguan. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada melalui Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi royak kepada kita, ayuhal muslimun, wahai sidang jemaah yang dirahmati Allah, mari kita dengar hadis Nabi. Nabi adalah anak baik dengan kita. Nak kita ni berjaya hidup di dunia dan berjaya juga kita hidup di hari akhirat nanti. Nabi kata, inna a'mal bani Adam, sesungguhnya amalan anak Adam tu'radu kullu khamisi lailatul Jumaah, iaitu tiap-tiap anak Adam ni amalan dia akan akad naik kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu tiap-tiap hari Khamis malam Jumaat. Maka kita boleh tahu gitu, maka amalan hari Khamis tak akan naik kepada Allah, dalam arti kata Allah Taala tak terima, fala yaqbal, Allah Taala tak akan terima amala qati'i rahimin. Tuhan tak akan terima amalan orang yang putus pertalian di antara saudara, adik-beradik. Kalau kita ada balah, kita adanya khilaf, siapa kata tegar gi mari, siapa kata putus adik-beradik, putus saudara, kalau ia semaya, kalau ia puasa, kalau ia baca Quran, kalau ia zikir, amalan tu Tuhan tak terima. Sebab tu kita mari pakai beki diri kita di dalam bulan Syaban ni, supaya kita nak hidup kekal abadi di syurga nanti. Bukan dunia ni kita nak hidup. Kita nak bubuk gapo sangat kita hidup di atas muka bumi. Ha Tuhan wi pada kita ni umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Lama mana pun, kalau sampai 1000 tahun. Kalau mati dikira kata sikit. Akhirat esok yang kekal abadi. Marilah kita hubung pertalian kita di antara guru, di antara anak murid, di antara ibu bapa, di antara adik-beradik, di antara kawan-kawan, guru, baik saudara sekapung apa nama. Mari kita pakai islah, pakai beki diri kita masing-masing. Kemudian hari ni tanggal 5 daripada bulan Syaban, setengah kata 6, tak apalah, tak berapa hari lagi kita akan menemui pertengahan bulan, iaitu bulan Syaban, iaitu dikenalkan dengan nisfu Syaban. Malam nisfu Syaban adalah malam lagu mana pandangan Islam kita. Nabi royak lagu mana, berlaku gapo atas dalam malam tu. Pak kita nak buat gapo malam tu, kita nak cedek amalan gapo supaya Allah Taala terima, lagu mana. Mari kita tengok hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Asim di dalam kitab As-Sunnah daripada Abi Tha'labah Al-Khushaini, salah seorang daripada sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi telah sabda kata, idza kana lailatun nisfi min Sya'ban, apabila masuk malam malam nisfu Sya'ban, ittala Allahu ila khalqihi, Allah Ta'ala akan tengok pandangan khusus dengan cara jelas terhadap hamba dia. Fayaghfiru lil mu'minin, Allah Ta'ala akan ampun habis dosa orang mukmin. Makna lagu mana? Makna Tuhan akan ampun orang yang beriman. Mukminin ni lagu mana? Orang mukminin iaitu orang yang beriman dengan Allah, cukup dengan rukun 6, kemudian orang yang jaga rukun Islam. Orang mukmin ni orang semaya beh, orang puasa bulan Ramadan, orang keluar zakat, orang mengadakan haji, ibadat haji, dan orang yang silatul arham, hubungnya tali persaudaraan, tu orang mukmin. Adapun orang muslim, sekadar dia mengucap 2 kalimah syahadah, akan tetapi terkadang dia ni tak semaya, tak kadang gitu, tak kadang itu dak sekadar muslim. Lepas tu nak buat lagu mana, nak itu hapun kita, akak darajat kita. Amalan tadi semua kita kerja. Jangan kita nanti tunggu-tunggu. Apabila siapa malam Lailatul Nisfu Sya'ban, Tuhan akan yaghfirul mu'minin.
Kemudian wa yumli lil kafirin. Allah Taala takwid masa kepada orang hak kafir. Sebab kafir ni habuaya dunia sah. Akhirat tak ada bagi dia. Orang kafir, orang tak beriman Allah Taala, orang akhirat tak ada bagi dia. Sebab tu wi tempoh, wi masa dia. Doklah. Wa yad'u ahlal hiqdi bihiqdihim hatta yad'uhu. Dan Allah Taala tak apung bagi orang yang ada dendam di dalam hati terhadap saudara yang beriman. Ni masalah hak Tuhan tak apung kita dosa banyak. Tapi Tuhan tak apung kita. Apa? Dalam hati kita ada dendam. Gapo ni? Berasa bara, berasak dalam hati nak murih ke demo tu, nak murih ke demo ni dengan tak tahu buku. Orang lagu ni Allah Taala tak akan ampun bagi dia. Pada malam nisfi Sya'ban. Buatlah amal lagu mana pun Tuhan tak ampun dosa dia. Sebab tu mari kita pakai beki hati kita belum daripada Allah Ta'ala nak panjangkan umur kita sampai ke hari tu. InsyaAllah kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap buat kita semua ni Tuhan panjangkan umur sampaikan kepada bulan Ramadan. Allahumma amin. Dan Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala rayak juga hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah daripada Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata rayak kita ni, Nabi kata yaghfirullahu innallaha tabaraka wa ta'ala yattali'u fi lailati nisfi min Sya'ban. Allah Ta'ala akan tengok puak kita pada malam lain nisfi Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqi. Itu apa belaka bagi hamba dia. Allahu Akbar. Nak kita ni sebab kita tak boleh akan masuk syurga kalau ada dosa lepas kecil ni pun tak boleh masuk. Nah Tuhan apa belaka? Kemudian Tuhan tak apa illa li musyrikin au musyahinin. Malaikat orang yang buat syirik dengan Allah, menyungutu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mai sihir, buat khina orang, cari tok ca, gi buat Shanghai, gi situ, gi sini. Ini adalah amalan yang syirik, amalan yang menyungutu akan Allah Taala. Kalau kita kerja lagu tu, nascaya Tuhan tak apung bagi kita malam lailatul nisfi Sya'ban. Dan musyahinin. Musyahinin makna gana? Kata para ulama iaitu ada balah sama-sama orang Islam kita. Balah ni Tuhan tak apun dosa. Ya Allah, sebab itulah kita sebagai umat Islam hendaklah kita berhenti molek-molek lah supaya kita masuk di dalam ganjaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janji kepada kita. Apabila Rasulullah raya, Tuhan pun hendak nawi Rasulullah raya pada kita. Maka marilah semua ahli sidang Jumaat yang dirahmati, pakat-pakat kita, pakat islah, pakat patana diri kita, ubah diri kita daripada hak tak molek wika molek supaya kita dapat ganjaran dan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Tuhan ampun dosa kita, nescaya kita dapat ganjaran iaitu hidup dengan cara tenang dalam dunia dan bahagia apabila kita jumpa dengan Allah Jalla wa Ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa نفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita junjungkan retah Allah Jalla wa Ala dan kita pakat menjauhikan apa Allah Subhanahu Wa Taala tegahkan kita semasa kita ada umur di atas muka bumi ini. Itulah maksud at-taqwa yang Allah Subhanahu Wa Taala firman di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sipailah amalan biar molek-molek di atas muka bumi ni, semulia-mulia amalan hak kita nak jumpa dengan Tuhan iaitu at-taqwa. Gapo makna taqwa? Junyo retah Tuhan dan kita tak buat kerja apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larangkan kita. Mari kita tengok orang-orang dulu belum daripada kita, ya duduk dalam bulan Sya'ban ni lagu mana. Berkatanya Habib Ibn Abi Thaib, dia ni Thabit, dia kata apabila masuknya bulan Sya'ban, orang salafus salih dia mati bila? Mati pada tahun 119 Hijriah.
Kita ni 1441. Orang beribu tahun dah ia mai ada oyak kita. Apabila masuk bulan Syaban, puak ning ni puak orang-orang alim-alim hak dulu-dulu ni aulia Allah ni dia pergi Quran, duduk baca Quran. Banyak ke gunanya masuk dengan Al-Quranul Karim. Untuk apa? Untuk sedianya masuk di dalam bulan Ramadan. Tu orang belum daripada kita. Juga seorang nama Amr bin Qais, dia ni yang berkata juga kata yang mati pada tahun 146 Hijriah. Orang korang yang pertama, korang yang kedua. Dia kata apabila masuknya bulan Syaban, mereka ini fuak-fuak wali-wali Tuhan ini, dia ambil kitab Allah Ta'ala, mari sapuh, mari buka, mari baca. Tak pandai di mana, dia ambil orang pandai, mari duduk sekali dengan dia. Mari kita pakat mudarasah Quran dengan kanak-kanak kita, ibu-ibu kita, ayah-ayah kita di dalam ini bulan. Supaya apa? Supaya nak jaga bulan yang kita nak menemui, iaitu bulan Ramadan. Kemudian bulan Syaban ini, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak ia puasa? Kerana ia kata Syaban ini ta'ziman li Ramadan. Syaban ni sebagai muqaddimah, pitu kita nak masuk bulan Ramadan, adalah kita istiadat. Istiadat ni makna kan? Makna kata kita triumph, makna kata kita sediakan. Tak ada orang kerja dalam dunia ni malaikat dia kena sedia. Kita nak mari Jumaat kena sedia, kena mandi, kena ambil air semaya, kena gapo, bukan mari dengan pakai ya kerja dah. Kita nak mengaji supaya kena beli kitab, kena mengadak guru, kena bergapo. Kita nak kerja jabatan, kena pakai air bau, kena pakai pakaian yang molek, pakaian rasmi hak dia. Semua kena istiadat belaka. Tetapi amalan yang kita nak buat bekalan nak hidup di hari akhirat kekal abadi, kita tak sedia. Adakah kita ni sebagai orang yang berakal? Tidak sama sekali. Sebab tu kita jangan buat cuai apabila Allah Subhanahu Wa Taala masa kita ni sekali ni kita mari hidup dunia ni. Sekali ni mari hidup dunia, tak ada dah kali yang kedua. Umpama mana? Umpama kita ni duduk dalam perut ibu kita 9 bulan sekali tu. Adakah orang dalam dunia ni lepas daripada mari dunia kelik pula pada perut ibu dia? Tak ada. Seorang pun tak ada. Ni nak ayat kata dunia ni sekali ni apabila kita pejam mata, gi bawalah amalan hak mana kita bawa, amalan mana hak kita buat, bawa tu. Sesat kemudian tak berguna. Sebab tu masa tu hari kita, marilah sama-sama mengingati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita pakai ibadat kepada Allah. Boleh kita masuk syurga puak kita belaka. Belaka Nabi kita masuk belaka ni, kita sai duk dunia ni kita nak masuk syurga, segeruk puak kita belaka. Marilah kita pakat sama-sama gapo meningkatkan iman kita, ibadat kita di dalam ini supaya nak Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita, buat balah kita, buat cocoh mencocoh kita, buat perkara-perkara yang Tuhan murka daripada syirik, daripada gapo, buat habis supaya kita dapat ampunan daripada Allah dan kita akan dapat bahagia ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kemudian, dan orang hidup di dunia ni pun akan dapat keredaan kemeredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qariibun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka ya rabbal alamin. Allahumma irfa' 'anna al bala wal waba والكورونا يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.